Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus pantau pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Pavali 2024. Perinciannya kita bersama Suliana Muhammad Safwan langsung dari Negeri Sembilan. Semua persatuan sukan di Negeri Sembilan perlu melahirkan atlet terbaik dari sekarang sebagai persediaan menghadapi Tamasya Sukan Malaysia SUKMA yang akan datang. Justeru persatuan-persatuan sukan yang terlibat perlu merangka strategi dalam masa 2 tahun ini. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, persiapan perlu dirangka dengan semangat dan iltizam tinggi. Selain perancangan, strategi dan taktikal yang menyeluruh melibatkan keseluruhan atlet serta jurulatih. Kita berharap bahawa persatuan mempunyai perancangan masa depan yang lebih hebat kerana kita yakin bahawa persatuan yang mampu melahirkan. Kita di peringkat negeri hanya membimbing, kita membantu, kita menyokong. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Insentif Kemenangan Atlet Negeri Sembilan ke Tamasya SUKMA ke-21 tahun 2024 Sarawak di Seremban. Sebanyak RM485,000 telah disampaikan kepada para pemenang pingat di SUKMA Sarawak serta insentif kepada atlet yang mewakili negara ke Sukan Olimpik Paris. Kontijen Negeri Sembilan telah berjaya mengutip 19 emas, 13 perak dan 24 gangsa pada tamasya itu. Lebih 100 anggota penguatkuasa KPDN Negeri Sembilan ditugaskan untuk memantau pelaksanaan SHMMP di Pavali 2024 sehingga 3 November depan. Menurut Exco Kesawanan Sumber Manusia Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan, S. Virapan, pemantauan tersebut melibatkan 8 jenis barangan yang telah diwartakan. Antaranya termasuklah daging kambing, biri-biri bertulang import serta beberapa jenis sayuran dan kelapa. Semasa perayaan ini kita ada pegawai-pegawai kita di lapangan yang akan memantau harga barangan di bawah kawalan, di mana kita ada pegawai di tempat-tempat seperti pasar awam, minimarket dan supermarket dan sebagainya lah, dan mereka memantau harga di tempat ni sama ada peniaga mematuhi peraturan di bawah Akta Kawalan Harga Barangan dan anti pencacutan. Beliau berkata demikian pada sesi walkabout pelancaran skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Pavali 2024 di Seremban. Persatuan Hotel-Hotel Malaysia MAH Negeri Sembilan menjadi yang pertama menganjurkan kursus water confidence dan teknik penyelamatan di air. Menurut Exco Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan, Nicole Tan Likun, penganjuran kursus tersebut bertujuan mempersiap kaki tangan hotel di negeri itu dengan kemahiran dan ilmu menyelamat. Kursus ini juga akan memastikan semua hotel dilengkapkan dengan penyelamat-penyelamat ini. Dan kerana kita sedia maklum kita ada kekangan dari segi kita dapat bekerja untuk jadi penyelamat. Maka mereka fikir luar kotak dan mereka akan memperkasakan staf mereka, security ke, pelayan ke, mana-mana yang mereka rasa mereka akan kenal pasti untuk diberi latihan dan diberi pensijilan tu, dan mereka bersiap siagalah dari segi isu penyelamat ni. Beliau berkata demikian selepas kursus water confidence dan teknik penyelamatan di air di Port Dickson. Sehingga kini penganjuran kursus kali keempat itu telah melatih hampir 100 kaki tangan hotel di sekitar Negeri Sembilan dengan kemahiran menyelamat. Pensijilan kursus tersebut diiktiraf daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Su.
Pelan pembangunan Sawah Negeri Sembilan akan dilaksanakan seawal tahun depan. Matlamatnya mengoptimumkan penggunaan kawasan tanah sawah dan meningkatkan pengeluaran hasil padi sekaligus memenuhi keperluan kadar kecukupan rakyat negeri itu. Laporan Nur Julizan Muhammad Zin. Kerana kesungguhan kementerian dalam bidang ini, maka ditambah RM300 juta bagi menjalin kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri, menokok ketimbang RM150 juta tahun ini. Ini termasuklah pengeluaran bawang, Menteri Pertanian, bawang di Perak, ternakan tilapia merah di Pahang dan peningkatan hasil padi di Negeri Sembilan. Exco Kanan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, upayaan kerajaan negeri untuk mengeluarkan hasil padi mendapat sokongan Kerajaan Persekutuan menerusi Belanjawan 2025. Negeri Sembilan akan kita berusaha kuat bagi menampung keperluan beras padi bagi rakyat Negeri Sembilan sehingga ke 15% pada tahun 2028. Buat masa ini kita hanya berjaya mencapai 8 ke 10%. Kerana itu kita akan perbaiki lagi pelbagai kaedah penanaman padi untuk menambahkan pengeluaran setiap hektar sehingga mencapai kepada 5 ataupun 6.5 tan setiap hektar. Kerajaan negeri turut merancang pembukaan kawasan baharu padi dengan sasaran keluasan 200 hektar menjelang 2028. Saya sudah pun mengemukakan pelbagai pandangan dan juga struktur perancangan jangka panjang dan jangka sederhana kepada kepimpinan Jabatan Pertanian di Negeri Sembilan untuk kita buat sekaligus merangka pelbagai pendekatan yang berkaitan dengan penanaman padi di Negeri Sembilan bermula seawal bulan Januari tahun hadapan. Bagi meningkatkan pengeluaran beras di negeri itu, kawasan penanaman padi di Londah Gemas akan diperluas. Semoga pesawah-pesawah Londah mengambil apa yang sumbangan daripada kerajaan ni untuk meningkatkan pendapatan padi dari masa ke semasa. Bajet-bajet kali ini diharapkan dapat membantu pesawah-pesawah meningkatkan hasil produktiviti padi, seterusnya dapat memberi keterjaminan makanan untuk Malaysia. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Perkhidmatan ubat melalui pos di Johor terus mendapat sambutan menggalakkan. 22,781 bungkusan berjaya dihantar secara percuma kepada pesakit mengikut perskripsi di rekod kesihatan mereka setakat September lalu. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata inisiatif dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri itu bermula 1 Ogos lalu melibatkan peruntukan RM900,000. Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru merekodkan pesakit tertinggi dalam program itu dengan 4,300 pesanan ubat diterima sebulan. Usaha mempergiatkan lagi program tersebut akan diteruskan sekaligus mengurangkan kesesakan dan waktu menunggu di hospital. Antara inisiatif lain dilaksana adalah perkhidmatan mengambil ubat-ubatan secara pandu lalu dan perkhidmatan lokal penyimpanan ubat di pusat beli belah.